Jadi kita teruskan kepada perbincangan kita pada hari ini, iaitu cerita berkenaan dengan misi banjir, misi bantuan banjir ke Kolkerai. Mungkin Datuk boleh cerita sikit berkenaan dengan misi itu. Terima kasih. Pertama sekali, misi bantuan banjir peduli YBK ini adalah merupakan satu misi yang akan dijalankan oleh kumpulan sukarelawan YBK bersama-sama dengan semua kaki tangan. Dan setakat ini 46 orang daripada kaki tangan dan sukarelawan kita akan turun untuk khususnya menyampaikan beg-beg sekolah kepada 8 buah sekolah yang berada di Kuala Kerai. Dan bagi maksud tersebut, oleh kerana nampaknya masih juga ada sedikit sebanyak keperluan-keperluan lain yang diperlukan oleh mangsa-mangsa, maka kita juga telah akan membawa genset dengan water farm bagi membantu gerak kerja sukarelawan yang akan dibuat oleh NGO-NGO lain. Dan saya melihat peristiwa ini merupakan satu peristiwa yang kita panggil musibah, tetapi nampaknya musibah itu hanya berlaku beberapa hari saja. Betul. Tetapi impak daripada sebab akibat daripada musibah itu nampaknya beberapa perkara telah muncul seperti banjir itu juga. Apa dia, makanan datang melimpah-limpah seperti banjir juga. Kita kalau dulu bila membersih itu kita tengok orang tua-tua ajalah, orang pencen yang tak ada kerja. Tapi sekarang digerakkan jabatan-jabatan kerajaan turut bergerak. Institut pengajian tinggi turun. Tak usah ceritalah pasal NGO tu memang kerja dia. Betul. Tetapi gerakan-gerakan yang nampaknya macam adanya bukan ada penyelarasan oleh siapa-siapa. Dia menjadi sendiri. Betul. Itu kesan semuanya terpanggil lah. Semuanya terpanggil. Dan sehingga hari ini saya lihat kalau kita pergi ke sana, ketika berlaku banjir dulu, kita turun 5 kali untuk menyampaikan bantuan-bantuan serta-merta. Yang kita pun tak tahu apa nak bawa, tapi apa ada masuk je bawa lah kan. Sampai sana semua berguna. Dan yang ini ialah misi selepas. Dan kita cadang nak hantar beg sekolah ni pada hari pertama sekolah. Tapi cikgu-cikgu mencadangkan hari pertama benarkan mereka menyelesaikan masalah anak-anak ni. Dan biar katanya dah selesa, aman, baru turun datang. Jadi kita akan menghantar untuk Kuala Kerai saja lebih kurang 2,000 beg sekolah untuk sekolah-sekolah rendah semua sekali lah yang kita akan hantar kepada 8 buah sekolah itu. Jadi untuk misi banjir ke Kuala Kerai ini kenapa sebenarnya? Sebab kalau kita lihat kan keadaan banjir yang berlaku di Kelantan ni hampir keseluruhannya di Kota Baru, di Machang. Jadi kenapa memilih Kuala Kerai sebagai destinasi pilihan? Pemilihan tu sebenarnya dibuat dari sudut kerana melihat kesannya yang cukup mengharukan lah. Betul. Sebab kumpulan YBK ni memang turun di sana. Jadi dia tak terlibat dengan tempat-tempat lain sebab kita bagi-bagi kan. Jadi untuk tujuan tersebut, oleh kerana kita dah mulakan, kita rasa kita nak sambung sampai selesai. Dan kita percaya kepada pembahagian ini bukan pembahagian manusia, pembahagian yang diberi oleh Allah. Betul. Maka terlalu banyak. Cuba bayang setiap masjid melakukan sekurang-kurangnya kutipan. Dan mereka mengantar. Dan kemudian pihak tentera pula mengumumkan bahawa dia boleh bawa barang-barang ni. Jadi saya fikir kan dia macam harmoni betul, macam orkestra yang dibuat oleh, diarah oleh hati. Betul. Diarah oleh hati, dihidayahkan oleh Allah, semua orang bergerak. Betul. Jadi ini yang saya kata, banjir tu memang kita rasa satu kesusahan lah kepada mereka yang dilibatkan oleh Allah sebagai sebagai petunjuk bahawa mereka sedang terkorban bagi tujuan mengingatkan masyarakat di seluruh
negara, bahkan seluruh dunia turun saya tengok sekarang. Betul, sebab dikatakan bahawa banjir yang berlaku hari itu memang yang antara yang terbesar. Terbesar. Tahun 70-an pun tak sebesar macam tu kata orang sana. Okey Alisha, mungkin sesuatu yang ingin diperkatakan. Sebab Alisha sendiri pun dah pernah pergi dekat Kelantan, dah pergi dekat sekolah. Jadi untuk misi ini pun kita menjurus kepada persekolahan juga untuk memberi sekolah. Jadi Alisha sendiri macam mana pandangan? Jadi pada Dato' sendiri, kenapa Dato' hanya tertumpu pada Kuala Kerai? Sebab menurut kata Dato', Kuala Kerai memang antara yang paling teruk lah sekali kan. Tapi bagi saya, Alisha, yang macam tempat-tempat lain pun teruk juga. Tapi bantuan itu tidak sebanyak di Kuala Kerai sebenarnya. Adakah Dato' akan cadangkan ke tempat lain? Kita akan menghantar bantuan beg sekolah ni 4,000 unit. Jadi 2,000 ni kita khaskan untuk di Kuala Kerai. Jadi ada 4,000 lagi di mana kita sekarang ni sudah pun sedikit di Perak nak dihantar juga. Kemudian ke Pahang nak dihantar juga. Dan program saya sendiri baru balik dulu semalam di Temerloh. Satu kumpulan daripada Selangor, sukarelawan dari Selangor turun untuk membersihkan surau, masjid, sekolah. Cukup ramai lah. Memang Temerloh dengar cerita memang teruk juga. Ya, sampai bandar-bandar tu tenggelam. Sebab masa Alisha pergi Kuala Kerai sendiri, selalunya Alisha memang setiap tahun pergi juga dekat Kelantan kan. Selalu singgah dekat pit stop Kuala Kerai yang menjadi kebanggaan negeri Kelantan. Tapi memang malam bila kita pergi kat sana, sekarang ni gelap gelita. Sekarang memang gelap gelita dekat Kuala Kerai tu. Tapi itulah dia masa banjir itu tu air tak ada, elektrik tak ada. Jadi memang keperluan diorang tu memang diorang nakkan benda tu lah, macam asas keperluan asas tu kan. Tapi sekarang ni kalau ikutkan selepas banjir, sebenarnya apa yang diorang nak selepas banjir sebenarnya? Ada tak bantuan seperti nak membina semula rumah mereka? Sebab sekarang ni memang mereka sekarang ni rata-rata semua duduk tepi jalan dekat kemah. Macam Alisha kata sendiri Dato', dia pergi sana, dia kata dia orang tidur atas lori saja, atas kontena. Jadi macam mana Dato'? Jadi kalau melihat kepada penanggungan, kita masa di penempatan tu, kita bercakap dengan dia menengok muka kita, tapi kita tahu dia tak mendengar apa yang kita cakap. Sebab dia memikirkan rumah dia. Betul. Dengar khabar dah tinggal bumbung dan sebagainya. Cubalah kita bayang kalau kita duduk di tempat itu. Jadi oleh kerana itu, kalau ada orang kata dia orang pun tak nak tolong masak dan sebagainya, fikiran saya itu ialah fikiran yang orang panggil, kita tak tahu ini benda yang kita sebut terkejut kan. Terkejut. Bila dia bawa selai sepinggang yang diselamatkan nyawa, pada waktu itu dia tahu rupanya yang mahal sekali dalam dunia ni nyawa. Betul. Yang lain-lain tu tinggal, rumah semua tinggal dan sebagainya. Dan mereka berada di satu penempatan. Dan di situ ada orang kata dia orang pun tak nak tolong dan sebagainya. Saya kata yang itu janganlah masukkan dulu. Pasal kita tak duduk di situ. Sebab manusia ni ada bagai-bagai dia punya kita panggil had kemampuan. Ada orang dia boleh ketawa. Ada orang boleh ketawa, yang orang kita mengantar makanan pun maaflah tak dapat nak hidang air. Itu dia punya seluruh. Dia bukan budaya dia. Sifat kepribadian dia lah. Kemanusiaan, ramah tamah orang sana tu. Macam itu. Yang ketawa besar pun ada. Dia tu happy go lucky, dia tak kisah ini semua Allah punya kerja dia menjadi orang yang dia masuk je lah dalam arus yang Allah susun. Ada orang fikir macam tu. Tapi ada orang yang tak boleh bercakap dia. Betul. Bisu dia kejap. Kenapa? Mula mungkin kenapa dia. Betul. Kenapa? Tapi nak kenapa dia? Semua orang sekampung kena. Tak? Jadi hal-hal yang macam ini psikologi lah, masalah psikologi. Jadi yang diperlukan sekarang ni, pertama sekali dari segi dampak oleh mata ialah biar ramai orang datang turun membantu. Ini penting. Bagi semangat ya. Cuba bayang satu keluarga rumahnya tak ada langsung. Itu yang berat sekali. Rumahnya dah tak ada di tapak tersebut. Yang ada hanya tiang-tiang untuk kenang-kenangan tu. Itu cuba bayang. Dan dia duduk menengok rumahnya tu.
dia mula kita cubalah agak-agak apa yang dipikirkan oleh orang-orang yang macam ni. Kan? Jadi sekarang ni kerajaan lah yang memainkan peranan betul. Saya tengok sudah pun menyiapkan rumah apa nama kita panggil kemah ya. Kemah di sementara. Musang. Saya nak tengok besok tu. Kata dah siap. Nak tengok macam bagaimana apa nama pengalaman-pengalaman masalah-masalah negara macam ini di luar-luar sana sudah menyebabkan kita sebenarnya berhadapan dengan hal macam ini tapi lebih baik dibandingkan dengan di Afghanistan dan sebagainya itu kan. Di Pakistan, di India tu lebih dahsyat. Kita sekarang ada rumah, ada kemah yang ada anjung dan ada bilik air di luar. Maksudnya mereka dah tak ada rumah tapi buat sementara ni biarlah mereka ada satu tempat, satu keluarga je di rumah. Sebenarnya itu lagi bagus daripada kita letak satu dewan ramai-ramai macam tu kan. Jadi tidak selesa lah. Bagi yang mungkin ada anak-anak kecil yang menyusu badan dan sebagainya, mungkin tidak rasa macam malu sikit lah kan. Kalau ada penempatan macam tu, mereka lebih rasa selesa kan, nak tinggal duduk dalam tu pun tak apa kan. Betul. Macam Alisha sendiri, Alisha pergi sana macam mana kemah dia orang? Ada masuk tak dekat dalam kemah dia orang tu? Alisha masa tu tak masuk. Sebab Alisha masa tu dah memang dijangkiti dengan penyakit dah. Dah kena ya? Dah sakit dah. Jadi Alisha pun takut berjangkit dengan orang. Betul. Alisha sendirinya sakit tu nak bagi kat orang kan. Jadi Alisha tengok daripada dalam kenderaan je. Itulah dia Datuk kita walaupun kita dalam misi kemanusiaan, kita jangan mengabaikan juga kita punya kesihatan kita sendiri sebab kita punya PM sendiri pun dah kena E. coli dan sebagainya. Sebab apa yang difahamkan kehidupan selepas banjir sebenarnya lebih teruk, ada juga penyakit-penyakit dia disebabkan masalah sampah sarap yang berkumpul dekat situ. Jadi usaha-usaha pembersihan itu juga harus kita buat. Dan bukannya kita sekadar misi kemanusiaan sekadar memberi saja. Suara FM Citra Generasi Informatif, anda dapat dengarkan kami melalui aplikasi telefon bimbit anda ataupun anda dapat dengarkan kami melalui website kami www.mysuarafm.com. dan hari ini kita rasa bertuah kerana kami ada tetamu undangan yang cukup istimewa, iaitu bersama dengan Dato' Zainal Abidin Sakom yang merupakan pengerusi Yayasan Basmi Kemiskinan YBK. Dan Datuk sendiri kabarnya Datuk mempunyai satu tim dan digerakkan dalam beberapa kumpulan. Okey, mungkin Datuk boleh cerita sikit. Misi ini akan dianggotai oleh 46 sukarelawan dan pegawai-pegawai saya semua sekali. Dan kita sudah pun mengaturkan untuk menyampaikan barang-barang ini, termasuk alat tulis, pensel dan sebagainya dengan beg sekolah kepada 8 sekolah seperti saya sebutkan tadi. Dan kumpulan ini akan bertolak besok dalam tengah hari dan kita akan stationkan semua orang tinggal tempat tidur pun tak tahu lagi macam mana di di Gua Musang. Sebab daripada situ aja nanti yang boleh dekat sikitlah. Kalau di Lipis katanya 2-3 jam pula terlalu jauh juga. Jadi jauh. Dan budak-budak ni bersekolah dan kita ingat pukul 12 dia dah balik dah. Jadi kita kena sampai sebelum pukul 12. Jadi tim ni akan kita bagi kepada 8. Dan kumpulan ni akan terus bergerak dan kita sudah pun menghubungi guru-guru besar. Guru-guru besar memang akan tunggu kita di sekolah. Jadi ada program istimewa lah di sana. Tidak, nak kata istimewa tu tidak jugalah, tapi artinya semua pihak dah bagi tahu. Pejabat pelajaran daerah, negeri semua dah tahu. Dan kita datang tak mahulah pandai-pandai. Nanti saya agak satu bilik gerakan kena dia bagi tahu. Sebab kalau kita kata saya nak bagi sekolah itu, dia kata sekolah tu semalam orang dah bagi beg, buat apa lagi kita bagi kan. Satu budak dapat 3-4 pun buat apa kan. Banyak pergi tempat lain yang belum dapat. Jadi sebab itu penyelarasan tu penting. Jadi kita dah buat semua kerja ni. Jadi insya-Allah dalam pukul 9, pukul 10 kita dah sampai ke tempat-tempat tersebut. Ada satu sekolah yang kita panggil yang kena naik sampan. Ada satu sekolah kita kena naik sampan. Sekolah tersebut, sekolah tu kena naik sampan disebabkan banjir ataupun memang sekolah tu kena naik sampan. Kena naik sampan di sekolah. Ke situ. Ada satu sekolah, saya lupa lah nama sekolah tu. Jadi sekolah tu terletak di mana? Sekolah tu di Kuala Kerai. Di Kuala Kerai lah. Di Kuala Kerai. Naik perahu kau nak pergi. Sekolah kebangsaan Biak. BIAK, Biak. Itu kena naik perahu untuk sampai ke situ. Muridnya pun ada dalam 150 orang gitulah. Jadi kita bawa genset, kita bawa
makanan-makanan sikit kita bawa jugalah untuk maklumlah budak-budak kan bila tengok kita datang tu. Jadi kita akan sampai dan kalau boleh dengan cikgu nak minta bercakap sikit dengan anak-anak ni kan supaya dia tahu dia diuji waktu umur yang sangat kecil kan. Betul. Jadi oleh kerana kegiatan kita ni adalah kegiatan misi bantuan dan kebetulan Yayasan Basmi Kemiskinan tahun ini 25 tahun umurnya. 25 tahun dah. Kita akan menyambut Jubli Perak. Jadi pembukaan Jubli Perak kami ni dengan isu dengan apa yang saya memanggilnya tsunami. Sebab kebetulan saya baru 3 hari sebelum sebelum banjir ni saya berada di Aceh. Melihat kesan kerana 26 bulan 12 tu ialah hari ulang tahun dia. Dan mereka sedang membuat persiapan-persiapan dan saya dapat melihat kesan tsunami itu. Dan bila berlaku di sini saya betul-betul serupa. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala mematikan hanya dalam 20 orang lebih saja. Di sana tu 230,000 orang bergelimpangan. Ya, betul. Bersama dengan papan, bersama dengan pokok-pokok. Pokok besar-besar tu dia dicabut oleh tsunami tu. Betul. Jadinya rumah kosong terus. Jadi bila sampai sini bila kita sebut banjir, kita tahu tempat pesta. Bagi orang Kelantan, banjir, saya naik teksi di Terengganu. Masa banjir baru sikit-sikit tu, dan saya nak batalkan pemergian saya, kata dia, tak apa, boleh pergi. Dia kata, sini katanya tuan, pesta. Kalau banjir ni pesta tuan. Katanya semua orang keluar pergi main air, kata dia. Jadi, orang sana menganggap banjir yang macam itulah yang akan datang ni. Musim tengkujuh, sehingga kan ada pertandingan-pertandingan yang dibuat belah sana pun yang berkait dengan air kan. Dia orang dah ready. Tapi yang kali ini, dia bukan banjir. Betul. Dia ada satu gerakan lain. Banjir boleh kita banjir darat lah. Kalau sana tu banjir laut. Banjir laut, tsunami laut. Yang ini tsunami daripada sungai. Yang naik ke darat dalam keadaan yang mengejut. Dia paras air sama macam tsunami tetapi pergerakan air agak perlahan. Kalau balak boleh bergerak, kalau sebatang balak bergerak, saya agak 10 rumah boleh runtuh. Air itu satu hal lah kan. Yalah. Tapi bila dia di depan, air tolak, wah, habis semua rumah. Boleh rata satu kampung dia buatnya. Jadi kita melihat kepada peringatan lah saya kata. Ini peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia memberitahu kita tak ada mati banyak. Mati hanya bawah daripada 30 orang. Tetapi mangsa jumlah sebenar tak tahu. Tepi sama agaknya dengan tsunami sana, tapi tidak mati. Ini menjadi mangsa di mana hilang rumah, hilang segalanya hilang. Apa yang ada di rumah tu hilang semua. Itulah, dan saya pun ada juga nampak juga satu berita di mana salah seorang daripada usahawan yang sebelum ini dia punya pencarian nafkah hidup cuma membuka warung saja. Semua ranap. Warung dah tak ada, wang simpanan pun dah tak ada. Dia wang simpan duit banyak dekat rumah. Yalah. Orang kampung kan. Jadi semuanya dah tak ada. Jadi sebenarnya kosong. Dah tak ada apa-apa. Jadi macam baru kahwin. Kosong kan. Macam itulah. Rumah tak ada. Tumpang pak mentua macam tu kan. Ini lagi tu. Betul. Jadi kerajaan sendiri pun tidak, kata orang tu, bukan tak tolong langsung, ada juga memberi peruntukan kerajaan sendiri 500 juta. Dan macam mana Datuk? Datuk rasa mencukupi atau tidak peruntukan yang diberikan oleh kerajaan? Memang tak pernah cukup. Pertama sekali kita minta kerajaan menumpukan kepada daruriyat. Daruriyat ni keperluan asas. Artinya kalau tak ada itu memang tak boleh lah tak nama Kelang Kampung. Kalau tak ada itu tak ada jalan, tak ada air, tak ada api, kan? Ini semua ialah yang dipanggil daruriyat, darurat punya kehendak. Lepas itu baru kita pergi kepada yang dipanggil yang kita panggil kamaliyat. Kamaliyat ni katanya dia tak ada pun tak apa. Macam TV itu dah ada kamaliyat. Dia dah menambah cantik, menambah indah. Itu dah tak ada pun tak apa. Ada tak apa. Yang dipanggil kita perkataan daruriyat. Yang ini penting. Itu kerajaan aja yang boleh nolong. Ya. Makan itu juga tanggungjawab kerajaan, tapi NGO nampak dah sedar. Yang ketiga baru tahsinat. Tahsinat tu lansir, itu ni tu dah lain. Jadi
Yang sekarang ni kerajaan punya tanggungjawab ialah yang daruriyat ni. Ya. Kena seberapa cepat, seberapa pantas yang boleh dia kena buat. Dia kena buat. Betul. Sebab kebanyakan NGO sekarang ni kan, mereka turun padang ni berpusu-pusu ni turun padang. Tapi salah satunya adalah mencerminkan sebenarnya perkara yang dia kata kita kalau tanpa NGO ini turun padang, sebenarnya bantuan ini tidak cepat sampai sebab kerajaan, kau nak harapkan kerajaan saja memang taklah sampai begitu cepat, dia kata. Betul. Jadi adakah kerajaan sendiri tu dia akan mengambil langkah-langkah untuk mempercepatkan proses pemberian bantuan tu? Tak ada pilihan kepada kerajaan. Kalau dia merasakan bahawa dia tu pemegang amanah, dia ialah yang telah diletakkan sebagai institusi yang menjaga kepentingan, yang jaga duit dan sebagainya. Tak ada pilihan bagi dia melainkan pada waktu ini dia kena melakukan gerak kerja bagi menentukan yang saya darurat tadi. Yang bukan daruratnya, daruriyat tu artinya keperluan-keperluan yang kalau itu tak ada, banyak kesan lain. Kiranya macam wajib ada. Wajib. Jadi barang-barang hantaran ni saya fikir kita kena buat ada satu center di tiap-tiap kampung. Semua orang hantar situ. Jadi orang kampung boleh datang situ nak beras, ambil je beras. Macam rumah kebajikan, ambil beras. Tidaklah kita hantar ke rumah tu entah apa-apa macam-macam, dia nak letak pun tak ada. Jadi dia nak beras, datang ambil beras. Dia nak gula, datang ambil gula. Ada satu orang hantar ni ke situ je. Yalah, one stop center lah. One stop center. Taklah pula ada kupon dan sebagainya. Tapi kita daftarkan, ini orang-orang ni, kalau orang ni datang, gula tak ada, dia ambil gula kan, cukup-cukup untuk dia ni, untuk simpan dia 2-3 hari, 4-5. Saya kat dah kena ada macam itulah. Patutnya makin kemas. Sekarang ni setiap orang datang dia nak mengantar sendiri, nak bagi kat orang tu, kan? Kemudian kadang-kadang melampau kita telah menghina mangsa dengan gambar-gambar yang tak elok. Betul. Dia menerima kan. Jadi orang menerima ni gambar tu elok, tapi kena pilihlah gambar supaya jangan sampai menghina lah. Di negara-negara maju, orang tu boleh saman kita kerana penghinaan tersebut. Jadi oleh kerana itu saya fikir eloklah disusun balik supaya penghantaran barang-barang siapa saja kita terima, tapi ada macam sebuah kedai lah. Sebab kedai ni dalam Islam dipanggil wajib fardu kifayah, tapi orang beli. Jadi di situlah barang ni sampai kita hantar orang-orang yang amanah. Orang kampung bila nak barang ambil, dia nak gula, dia nak ni, tak payah. Ini sekarang dia tak ada barang, dia nak minta kat siapa, nunggu orang datang. Siapa datang? Siapa datang? Tak tahu kan. Orang ni kan bukan datang buat gula. Tetapi kalau ianya ada sebagai macam baitul mal lah kita panggil, semua ada kat situ. Siapa tak ada garam, pergi ambil garam. Siapa? Senang kita lah. Betul. Ini saya agak kena dibuat setiap kampung. Dengan segera. Supaya ada yang tak tertinggal kan. Jangan ada yang tertinggal. Kalau tidak tertinggal. Betul. Masa saya sampai, orang tu tak ada di rumah. Isterinya entah apa halnya. So, tak sampai. Betul. Tapi Datuk, saya ada ternampak satu video Datuk mungkin Datuk boleh kongsi sikit pengalaman ni. Di mana ada salah seorang NGO ini yang datang daripada luar, yang datang ke kampung berkenaan untuk memberikan sumbangan-sumbangan, tetapi dimarahi oleh salah seorang ketua kampung dekat situ. Katanya dia masuk ke kampung dia tu tanpa pengetahuan dia sendiri. Jadi isu tu macam mana Datuk? Adakah sepatutnya NGO tu harus meminta kebenaran daripada ketua kampung untuk masuk situ, ataupun macam mana? Ataupun macam yalah kita nak bagi sumbangan, penyelarasan, perlu ke kita minta kebenaran dulu? Macam mana Datuk? Ini payah kita nak menjawabnya pada waktu-waktu tertentu tu kan. Bagi dia terasa kalau tak bagi tahu dia kan wujud agaknya tak adil membagi rasa dia. Sebab dia ketua kampung kat situ kan, tuan tanah lah. Tak adil pula rasa. Tapi yang kita datang pula rasa ni ini urgent punya ni. Ini masa ni. Saya kata pada waktu itu kita maafkanlah semua orang yang tertekan ni, kadang terkeluar bahasa-bahasa lain. Sebab kita datang ni kerana Allah nak membantu, kita bantu je lah. Sebab kalau dia marah pun bukan sebenarnya kita anggap dia tengah tertekan je. Saya agakkan berfikiran lagi macam tu lagi baiklah. Sebab memang kalau kita kaji dengan waktu kita lapang ajak sini, tak patut awak, memang kita cakap macam tu. Tapi kalau kita duduk situ, entah kita lebih teruk daripada itu lagi. Kan? Jadi saya fikir asalkan dia bercakap tu atas rasa tanggungjawab dia, rasa macam dia kena tahu, ada rasanya tu ialah rasa yang baik untuk semua. Kita rasa
jalanlah. Iyalah. Tapi dia nak ingat ke orang-orang macam ni, dia menyinggung hati orang. Menyinggung hati orang. NGO lain akan dengar, dia tak hendak datang ke kampung tu. Arti sekampung orang tak dapat. Betul. Sekampung orang tak dapat. Jadi dia kena berfikir macam tu lah kan. Iyalah. Tak hendaklah pergi kampung itu. Ketua kampung nampaknya memandai-mandai pula kan. Betul. Tak elok juga tu. Ya, apa yang saya risaukan diorang ni masukkan unsur politik dekat dalam tu. Itu yang paling tak elok. Itu yang paling tak elok politik sekali. ni untuk apa? Ya. Politik ni ialah diusahakan oleh badan-badan ni untuk dapat memerintah, untuk dapat membantu. Bila waktu semua orang perlukan bantuan, semua orang politik turunlah. Betul. Turunlah. Macam mana awak nak jual diri awak? Pandai awak lah. Yalah, betul. Macam mana awak nak pandai dengan muka ke dengan gad lambang? Suka hati awak lah. Tapi yang penting sekali, jangan ada awak UMNO tak boleh kata PAS. Awak PAS tak boleh kata UMNO. Yep. Yang itu kita dah bercanggah lah dengan kita punya asas yang disebut politik itu diwujudkan. Politik tu perkataannya mengurus. Yalah. Kan? Sebab dengar juga dia kata macam kampung satu kampung tapi ada kanan dan kiri. Kanan ni politik dia lain, kiri politik lain. Kanan dapat lebih, kiri tak dapat. Itu lagi tak bagus tu. Betul. Tak boleh kalau tak adil macam tu, kita datang ke situ penat, tak dapat pahala. Betul. Ini Allah tengah memberi peluang orang mendapat pahala. Yang menjadi mangsa, dia mendapat pahala kerana dia menjadi mangsa. Dan kalau meninggal, ada ulama mengatakan dia syahid. Dia syahid. Cuba bayang. Sampai macam itu dia punya taraf kan. Jadi ada peluang orang luar datang untuk berjihad pula, memberi makan, memberi pakai dan sebagainya. Jadi saya fikir mari kita pergi mencari hikmah. Saya fikir pemimpin-pemimpin kena belajar. Pemimpin-pemimpin kena ikhlas, jujur pada waktu ini, kerana nampaknya Allah sendiri bahasa Melayu yang senang faham, campur tangan. Macam itulah. Tapi taklah campur tangan, dah lain pula bunyi Allah bertangan pula kan. Jadi maksudnya Allah sendiri mencampuri kerana nampaknya penyatuan orang Islam tu tak berlangsung. Betul. Jadi saya teringat saya baru balik juga daripada Aceh tu. Saya teringat Aceh. Apa negara yang tak datang nak menyatukan orang tu? Semua negara Islam datang. Belanda pun datang. Apa peduli Belanda tu, tapi adalah bekas kesan dia dulu. Tak maunya. Orang pemerintah punya askar tembak gerakan Aceh Merdeka. Gerakan Aceh Merdeka balas balik tembak. Yang ini bawa Islam, yang ini bawa Islam. Berbunuh-bunuh sesama Islam. Tanpa mereka sedar, mereka kata, kita di sini jangan maksiat. Dia ingat maksiat tu lelaki perempuan je. Dia terlupa, orang Islam bunuh Islam tu lagi maksiat. Allah campur padang terkukur. Apa jadi Aceh sekarang? Cantum terus. Kami bagus dia orang sekarang. Pukul 7 dah tutup semua kedai-kedai. Semua orang ke masjid. Dia orang mengatur diri. Sebab tak ada lagi dah bagus. Jadi kita agak di Malaysia pun, pengajaran ini sepatutnya ada. Macam mana nak buat, itu pandai orang yang bidang itulah. Kita ni hanya bidang hantar barangan waktu sesak saja. Jadi peruntukan yang YBK keluarkan ialah hampir 200,000 lah untuk, dan kita tidak mengutip dana di mana-mana dari dana tabung YBK sendirilah. Tak ada ngutip-ngutip derma dan sebagainya. Jadi untuk sukarelawan dalam misi banjir ke Kuala Kerai ini, bagi pihak YBK sendiri, adakah sukarelawan yang dipilih itu daripada golongan YBK sendiri ataupun orang luar pun boleh join juga? Sekarang ni yang kita tugasan kita bagi ni orang YBK. Tugasan. Pasal mereka kerja dan kita tugaskan mereka. Tetapi kita juga menjemput sukarelawan ikut serta. Jadi setakat ini dah ada nampaknya 15 orang yang nak ikut serta, dan mereka pun nak membawa barang-barangan yang mereka rasa patut dibagi. Jadi melalui informasi TV, radio, di sana dah ada cakap macam apa yang sepatutnya dibagi. Jadi mereka pun akan ikut kita jugalah. Jadi Aisyah dan juga Datuk, kalau kita ikutkan bantuan-bantuan yang diberikan selepas banjir ni, macam Aisyah kata bahawa dia pergi sana, dia lihat diorang sebelum ni bagi baju. Dan tetapi disebabkan dia orang terlalu banyak bagi baju, lambatkan baju.
ada dekat sana. Dan Alisha sendiri, saya ingatkan lambakan baju, tetapi Alisha sendiri kata dia pergi sana, dia kata baju berkenaan tu bukannya dia orang tak pakai sebab apa? Sebab kan dah tak elok. Betul. Sebenarnya baju sendiri pun diorang buang. Baju yang banjir dalam rumah tu. Itulah dia. Sebab saya ingatkan, sebab ada dekat Facebook sebelum ni, dia orang kata itulah dia, disebabkan terlalu ramai sangat yang bagi baju sampai diorang dah terlalu overload dah. Jadi diorang buang baju tu. Jadi saya agakkan kita kena berfikiran cantik juga. Sebab orang yang nak menghantar barang sana. Sebab itu dibuka dulu beg tu di sini. Saya tengok di PWTC ni ada satu kumpulan sukarelawan buka dulu yang dia orang hantar tu. Check dulu ya. Baju kurung dia tulisnya. Baju yang terbuka janganlah bawa Kelantan. Kita tahulah Kelantan mana dia nak baju-baju macam tu kan. Lagi satu pakaian dalam memang diperlukan dekat sana. Tapi itulah dia orang terlupa sendiri Iyalah. Baru make sure baru jangan. Iyalah. Ya setengah tu dia nak buang pakaian. Dia dah masuk dalam satu buntil begitu. Tak begitu je kan. Jadi YBK pun memang sepanjang masa kita ada mengutip pakaian-pakaian yang orang pakai 2-3 kali betul tak suka nak pakai lagi. Dia yang tak muat ke. Kita hantar ke sana. Yang elok sekali dihantar selepas dia basuh. Dah gosok dah elok. Sampai ke sana kita masukkan dalam plastik yang dah siap elok-elok. Kita tulis YBK punya sumbangan ikhlas tu. Jadi kita masuk dah siap L, S dan sebagainya. Jadi kalau kita bagi tu memang macam baru. Jadi saya fikir kena bagi macam tu. Tak boleh lagi lambat-lambat. Tak boleh pula kita kata tak boleh bagi pula. Tapi artinya dulu ni kita sesak ambil je lah semua kan. Nak cepat kan. Jadi saya agakkan kena ada pula satu NGO sekarang pergi kutip lah yang tak tu. Yang tu kutip cepat-cepat masuk lori, masuk bawa barang kan kosong lori tu, angkat masuklah supaya jangan gambaran itu merosakkan nama negara pula. Betul. Ataupun ada peluang orang yang tak berapa mata tak elok ni, dia akan buat cerita entah apa-apa. Tapi tu apa yang saya dengar, ada ni orang kat Kelantan ceritalah, disebabkan lampakan baju yang sangat banyak tu, dia orang jual bandel pula lepas tu. Pandailah dia orang. Jadi dia dah tak ada duit dah tu. Jadi dia orang gunakan itu sebagai pendapatan dia orang. Jadi boleh juga kan, sebabkan lambakan daripada dia orang buang, bakar sebagainya. Baik dia jual tapi itu pergi wakaf Syed Ye pun ada juga yang karaoke buat show dekat jalan tu untuk kutip derma. Ada ya. Itulah. Ada. Tapi bagi Datuk sendiri Datuk rasa berapa lama usaha untuk pemulihan balik semula negeri Kelantan ni? Berapa lama? Lama sebab kita nak membangunkan sebuah kampung pun berpuluh tahun, dah 57 tahun merdeka. Semua benda yang kita buat tu pun tak cukup lagi. Sekarang ni dia jadi ada, nak kita kata rumah habis langsung. Satu rumah sekarang kan boleh dapat lagi 10,000. Betul. Nak buat rumah. Jadi semua rakyat tu sekarang ni berharapkan kepada kerajaan bagi membenakan rumah mereka. Cuba bayang. Jadi kita tak bolehlah cemburu. Sebab mereka ni musibah. Kan, mereka ni musibah. Jadi kerajaan kena berani melakukan sesuatu yang memberikan kepentingan kepada mereka ni dah jadi bukan miskin lagi, fakir terus. Betul. Selai sepinggang. Dia ada macam satu kampung tu, rumah dia dulu banglo. Rumah dia ni papan. Sekarang ni dah sama rata dah. Sama rata dah. Sama rata habis. Macam tu tapi itulah dia. Macam mana dari segi unsur pembangunan dekat sana tu, contoh rumah dia banglo, papan. Jadi macam mana pembinaan rumah tu? Adakah sama untuk bina rumah banglo? Itu susah untuk kita nak describe kan. Banglo kalau banglo still ada lagi. Kalau batu bata lah. Batu kuat lah kan. Kalau batu kuat tu alhamdulillah lah. Tapi papan tu hancur lah, tak ada lah. Tapi banyak juga barangnya yang musnah kan. Banyak barang. Jadi saya ingat apakah kita kena pertama sekali kan kita jangan dipatuk ular dari lubang yang sama banyak kali. Jadi bagaimana tindakan pihak pakar ni nak menasihatkan kerajaan supaya menemukan satu jalan agar bila ada banjir akan datang kita dah tak susah dah. Pasal kita tak ada apalah sebab kita dah bersiap. Tempatnya tempat tinggi sikit misalnya. Tidak lagi yang rendah. Contohnya lah kan. Itu yang paling asas sekali lah. Tepi-tepi sungai sangat tu jangan lagi kita pula membenakan satu rumah elok-elok. Sebab rumah yang kerajaan buat ni, yang dibayar RM100 sebulan tu, yang besarnya 1,000 kaki. Yang kerajaan buat syarikat perumahan negara,
yang bayar 100 sebulan. Harganya lebih kurang 80,000, tapi pembeli hanya bayar 46,000. Lain tu kerajaan tolong bayarkan. Yang ini cukup cantik rumahnya. Jadi kalau rumah-rumah macam ni kita nak buat 3-4 tahun lagi banjir pula. Saya fikir kita macam tak belajar lah. Jadi kerajaan ada masa banyak sekarang ni. Betul. Cuba tahanlah dulu telinga tu daripada orang nak cakap-cakap, supaya kita betul-betul merancang dan mengaturkan supaya kita tak berulang lagi lah kesusahan ni pada masa akan datang. Betul. Untuk Datuk sendiri, ada tak YBK ada tindakan susulan selepas misi bantuan ini? Tindakan susulan maksud saya macam selepas melihatkan keadaan di sana kan, jadi ada tak misi selepas ini? Misi kita yang pertama sekali, kita nak menengok juga apa kalau ada rumah-rumah yang kita boleh bantu bina. Kita sedang melihat juga. Kerana ada satu profesor daripada sebuah universiti telah membuat satu proposal kepada saya. Dia boleh membina rumah 12 kali apa saya pun tak ingat. 12 kali 15 kali 20 ibu kepada rumah tu. Kalau tanah orang tu dulu sebuah rumah, ibu rumah tu dengan harga di bawah 10,000. Dia ada satu sistem dan kita siapkan sini, besok dia nak tambah bilik, sini tambah bilik, dia jadi lain. Itu dia punya tugas pula lah. Kita punya tugas ni buat asasnya. Ada satu proposal yang saya sedang tengok dan saya dengar khabar sudah ada satu kampung yang mana kumpulan ini akan membina 53 unit rumah di tanah yang ada. Artinya ibu lah, lepas itu beranak lah nanti ibu ni. Kalau dipanggil ibu mesti ada anak kan. Jadi artinya bilik yang ini untuk sementara ini, yang itu nanti dia orang, kita siapkan dia punya plan untuk menambah tu dan sebagainya supaya dia jadi cantik. Yep. Boleh. Kena tambah tar banyak-banyak, tambah simen banyak-banyak. Ya, insyaAllah semoga berjaya lah nanti. Okey Datuk, kita dah di penghujung segmen ni, mungkin ada kata-kata terakhir Datuk sendiri. Pertama sekali kepada mangsa lah, kepada mangsa yang telah memasuki atur cara Allah bagi hikmat yang sangat besar. Hikmat yang sangat besar. Minta bersabar dan sabar itu dengan terus melaksanakan ikhtiar dan usaha bagi bangkit semula. Bangkit semula. Kalau kita tengok orang Jepun bangkit semula selepas Perang Dunia Kedua, dahsyat betul lajunya kan. Jadi kita berharap ini peringatan Allah supaya mangsa-mangsa ini redha dan melaksanakan tugasan. Bagi kawan-kawan yang nak ikut serta dalam kumpulan kita ni, kumpulan kita bukan kumpulan yang ke 100, entah ke 1,000, entah ke 2,000, banyak betul saya tengok, sampai jam jalan. Dan saya bersyukur benar menjadi rakyat Malaysia kerana melihat kesedaran itu. Dan kesedaran je tak jadi juga. Itu tandanya mereka dah mampu. Mereka dah mampu. Bila dah mampu dan ada orang perseorangan, dia pergi kedai, dia beli barang, masuk dalam bonet, dia pergi seorang-seorang hantar barang. Yang itu tak masuk buku tu. Dia senyap-senyap seorang-seorang. Beli selipar, saya tengok macam-macam dia bagi. Ini semua sebenarnya semua mangsa-mangsa Allah nak menunjukkan bahawa segalanya ini yang segala yang berlaku ini kasih sayanglah yang akan jadi pengubatnya. Betul. Itulah yang jadi pengubatnya. Baik Datuk, terima kasih dah diarahkan misi Datuk sendiri bersama dengan sukarelawan YBK sendiri. Saya doakan semoga selamatlah pergi dan juga balik. InsyaAllah semoga semuanya dipermudahkan dan cuma Allah saja yang membalas jasa baik bagi pihak Datuk dan juga sukarelawan YBK. Okey Alisha, kita sampai di sini saja pertemuan kita untuk hari ini. InsyaAllah anda akan bersama dengan saya Alisha dan juga Afat dan juga Alisha. InsyaAllah besok jam 8 pagi. Besok kita jumpa lagi. Assalamualaikum.